sirih berlipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Puan Hajah Salwana binti Muhammad Nur, Pengetua SMK Datuk Penggawa Timur. Yang dihormati Puan Hajah Azharia binti Abdul Aziz, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Norma binti Muhammad Razali, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Nur Roziwati binti Zainon, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Puan Ardi Dashni binti Muhammad Dahalan, Penolong Kanan Petang. Puan Siti Khairani binti Nordin, Penolong Kanan Tingkatan 6. Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru, para ibu bapa dan anak-anak datuk yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, rasa syukur ini dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bertemu di pagi yang indah ini walau dalam alam maya untuk sama-sama mendengar kata alu-aluan dan taklimat disiplin daripada pihak pengurusan SMK Datuk Penggawa Timur dalam majlis pendaftaran murid bagi sesi 2022 dan 2023. Tahniah dan syabas diucapkan kerana telah memilih SMK Datuk Penggawa Timur untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tingkatan 1 meneruskan pembelajaran. Selamat datang diucapkan kepada murid-murid dan selamat kembali ke sekolah bagi murid tingkatan 2 hingga 5. Bagi menambah keberkatan majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Khairul Najmin bin Samsudin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Raufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan mengadakan majlis pendaftaran pelajar-pelajar di SMK Datuk Penggawa Timur bagi sesi 2022 pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keridaan-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha mengetahui. Berkatilah usaha-usaha kami, mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati. Sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum seterusnya, mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan maklumat yang diberikan mengenai dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah kami pelajar-pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran kami. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Janganlah engkau jadikan kami pelajar yang hanya berpuas hati dengan apa yang kami perolehi dalam peperiksaan yang lalu. Ya Muzilal Barakah wa Ya Kashifal Ghummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal jizami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khairul Najmin bin Samsudin atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini berjalan dengan lancar. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Puan Hajah Salwana binti Muhammad Nur, Pengetua SMK Datuk Penggawa Timur, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan dengan segala hormatnya, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis. Yang dihormati Puan Azharia binti Abdul Aziz, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Normah binti Razali, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Roziwati binti Zainon, Penolong Kanan Koko, Puan Siti Khairani binti Nordin, Penolong Kanan Tingkatan 6,
Puan Adi Dashni, Muhammad Dahlan, Pulau Kanan Petang, guru-guru serta guru-guru, ibu bapa yang hadir secara talian serta pelajar-pelajar yang saya kasihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita bersama-sama secara dalam talian bagi program pendaftaran pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bagi SMK Datuk Penggau Timur yang dijalankan pada pagi ini. Malah proses pendaftaran seumpama ini juga akan dijalankan secara serentak dalam talian bagi semua murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan ini walaupun secara talian, namun ianya akan dilaksanakan secara link yang berbeza selepas. Terlebih dahulu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua ibu bapa di atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama pada pagi ini. Sesungguhnya tuan-tuan telah menunjukkan komitmen dan sokongan dalam program yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah. Hadirin yang dihormati, seluruh warga kerja sekolah ini juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada semua murid-murid tingkatan 1 khasnya merupakan pelajar baru, iaitu seramai 214 orang pelajar yang terdiri daripada kumpulan KA dan juga aliran biasa yang kami terima masuk ke Sekolah Menengah Datuk Penggau Timur berdasarkan keputusan cemerlang serta mengikut zoning ke Sekolah Menengah Datuk Penggau Timur. Selamat datang ke Sekolah Menengah Datuk Penggau Timur, sekaligus menjadi warga sekolah untuk tempoh 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Diharap anak-anak pelajar yang diterima masuk ke sini akan meneruskan kecemerlangan mereka di peringkat menengah rendah dan juga menengah tinggi di sini. Pada tahun ini, dimaklumkan peperiksaan penilaian pentaksiran tingkatan 3 akan dilaksanakan kembali. Jadi kami berharap murid-murid ini dalam masa 3 tahun lagi akan menyumbangkan kecemerlangan dalam PT3. Jadi kami berharap anak-anak ini akan meneruskan kecemerlangan apabila mereka mengambil peperiksaan PT3 pada tahun 2024 nanti, insya-Allah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh ibu bapa yang dapat hadir secara online menguruskan pendaftaran anak tuan-tuan pada hari ini. Pendaftaran ini adalah amat penting apabila untuk kita menguruskan persediaan anak-anak kita bagi menghadapi kehidupan baru mereka di sekolah menengah khasnya bagi tingkatan 1. Hari ini, anak-anak kita akan mendaftar untuk masuk ke kelas yang ditetapkan, membeli kelengkapan buku dan alat tulis di koperasi. Pada 21 Mac 2020 pula, anak-anak kita ini akan memulakan sesi persekolahan dan pembelajaran rasmi walaupun secara PDPR iaitu bermula pada 21 hari bulan Mac sehinggalah 31 hari bulan 3. Namun, pada minggu pertama, anak-anak ini akan terlibat dengan program minggu orientasi di peringkat sekolah untuk memberikan pendedahan kepada semua aspek pendidikan di peringkat menengah dan di sekolah ini. Untuk makluman ibu bapa semua, pada 4 hari bulan 3 2022 akan bermulalah sesi persekolahan secara bersemuka. Bermakna anak-anak daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 akan mengikuti pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Kepada anak-anak pelajar, anda semua adalah dari kalangan yang beruntung kerana diberi peluang meneruskan persekolahan di sekolah ini. Ramai lagi rakan-rakan anda yang mempunyai keputusan yang baik dalam pentaksiran bilik darjah tetapi tidak berpeluang bersekolah di sini. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada anak-anak pelajar supaya mengambil peluang terbaik untuk memastikan anda mampu menggenggam kecemerlangan di sekolah ini, bukan saja dari segi pencapaian akademik tetapi juga dari segi co-curriculum dan juga sasiah diri. Moto sekolah ini, no one left behind, great in knowledge, better in character.
membawa pengertian semua pelajar, guru dan warga sekolah ini sentiasa berusaha mencapai tahap kecemerlangan dalam semua bidang untuk merealisasikan visi dan misi sekolah. Visi kita sentiasa memastikan sekolah ini merupakan sekolah yang cemerlang di daerah Pasir Gudang dan juga di negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak pelajar sekalian, untuk berjaya dan untuk cemerlang, kita tidak boleh setakat bercakap dan bermimpi. Ia perlu disertai dan diterjemahkan melalui gerak kerja dan tindak-tindakan kita. Untuk cemerlang juga tidak boleh dibebankan kepada pelajar atau guru-guru sahaja. Kita, sekolah, guru, murid, ibu bapa dan masyarakat perlu bersama secara kolaboratif memastikan anak-anak kita terus cemerlang. Anak-anak pelajar perlu menyiapkan diri untuk sentiasa bersedia belajar. Guru-guru di sekolah sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan pendidikan yang terbaik. Dan ibu bapa hendaklah memberikan sokongan dan dorongan sepenuhnya, iaitu secara optimum untuk memudahkan anak-anak kita belajar dengan sempurna. Pastikan anak-anak kita hadir ke sekolah bukan sahaja untuk P dan P, iaitu pembelajaran dan pengajaran, tetapi juga aktiviti co-curriculum. Untuk tahun 2022, sesi persekolahan dan pembelajaran rasmi bermula jam 7.25 hinggalah pukul 2.30. Itu bagi sesi pagi. Manakala bagi sesi petang bermula jam 1.30 hingga 6.45 petang. Manakala waktu rasmi aktiviti co-curriculum iaitu pada hari Rabu yang akan bermula pada 1.30 hingga pukul 3.30 bagi sesi pagi dan jam 11 pagi hingga 1 petang bagi sesi petang. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kami pohon untuk mengaturkan tuan-tuan dan puan-puan ini mengaturkan kemudahan pengangkutan pergi dan balik anak-anak tuan-puan dengan selesa dan sebaiknya. Semua peraturan sekolah boleh dirujuk dalam buku peraturan sekolah yang akan dibekalkan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Setiap pelajar dan ibu bapa diminta menandatangani borang aku janji disiplin, mematuhi semua peraturan sekolah seperti yang terkandung dalam buku berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekolah ini akan berusaha untuk memastikan perkhidmatan pendidikan dapat diberikan kepada anak-anak kita adalah yang terbaik. Sekolah ini mempunyai kemudahan yang cukup untuk anak-anak kita belajar, bilik darjah, makmal, bengkel, kantin, dewan, perpustakaan dan guru yang cukup, surau, kemudahan bantuan dan serta kerajaan seperti skim pinjaman buku teks, beasiswa bagi yang layak dan lain-lain. Bagaimanapun, saya mengalu-alukan komitmen tuan-puan untuk membantu sekolah ini mencapai prestasi yang lebih tinggi melalui peranan-peranan yang boleh kita mainkan. Pendidikan adalah mengikuti segala-galanya, malah keindahan taman, keceriaan sekolah dan apa saja adalah elemen pendidikan. Justru saya mengalu-alukan sumbangan tuan-puan baik dalam bentuk buah fikiran atau material untuk memajukan sekolah ini. Akhir kata, tuan-tuan, saya mengharapkan agar perjalanan pendaftaran pada hari ini akan dapat berjalan dengan lancar serta ibu bapa dapat membeli peralatan mengikut peralatan persekolahan koperasi mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Sekali lagi, saya bagi pihak sekolah mengharapkan kita dapat bersama-sama memastikan kemajuan sekolah ini demi kecemerlangan anak-anak kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hajah Salwana binti Muhammad Nur atas kesudian menyampaikan ucapan sebentar tadi. Ralat daripada tarikh persekolahan secara bersemuka sebentar tadi ialah pada 4 April 2022, bukan 4 Mac 2022. Maaf atas segala kekhilafan. Seterusnya, majlis menjemput yang dihormati Cikgu Nik Mazli Hafizan bin Nik Hassan, Ketua Guru Disiplin SMK Datuk Penggawa Timur, untuk memberi taklimat disiplin kepada semua murid, terutama murid-murid baharu SMK Datuk Penggawa Timur. Diharap semua murid dapat memberi tumpuan sepenuhnya.
Dipersilakan Cikgu Nik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Puan Pengetua Puan Hajah Salwana binti Muhammad, barisan pentadbir, rakan-rakan guru, para ibu bapa dan para pelajar sekalian. Selamat datang ke sesi persekolahan tahun 2022-2023. Saya Cikgu Nik Mazliah Bizan bin Hasan, Ketua Guru Disiplin untuk tahun ini. Saya akan menyampaikan taklimat disiplin yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar. Untuk yang pertama adalah masa persekolahan. Pelajar perlu hadir sebelum 7.10 minit pagi. Dan pelajar dikira lewat hadir apabila melebihi 7.10 iaitu 7.11 minit pagi. Pelajar digalakkan untuk hadir awal bagi mengelakkan pelajar lewat masuk ke kelas. Seterusnya adalah berkenaan dengan kehadiran ke sekolah. Pelajar akan dikira ponteng sekolah jika tidak hadir tanpa sebab atau tidak memberi apa-apa kenyataan kepada guru tingkatan untuk makluman kaunselor dan guru disiplin. Pelajar diingatkan supaya menghantar surat sakit atau surat kenyataan apabila tidak hadir ke sekolah. Jika tidak hadir ke sekolah 3 hari berturut-turut, pihak disiplin akan mengeluarkan surat amaran pertama. Untuk ketidakhadiran ke sekolah, pelajar hanya dibenarkan untuk menghantar surat kenyataan hanya 3 kali setahun sahaja. Surat kenyataan ini perlu mendapat kebenaran ataupun makluman daripada pengetua berkenaan dengan sebarang cuti. Surat kenyataan perlu dihantar oleh ibu bapa kepada guru bertugas atau guru kaunselor untuk semakan ketidakhadiran pada hari sebelumnya. Pelajar tidak boleh sama sekali menghantar surat kenyataan kepada guru bertugas atau guru kaunselor. Pelajar diingatkan untuk menghantar sebarang bukti atau dokumen apabila tidak hadir ke sekolah. Seterusnya adalah berkenaan dengan ponteng kelas. Mana-mana pelajar yang hendak keluar daripada kelas, sama ada ke tandas atau ke mana-mana tempat, perlu mendapatkan pas keluar daripada guru. Jika tiada pas keluar, maka pelajar dianggap sebagai ponteng kelas. Seterusnya adalah pergerakan ke bilik-bilik khas. Jika pelajar mempunyai mata pelajaran seperti sains komputer ataupun reka bentuk teknologi yang mana memerlukan pelajar untuk ke bengkel atau makmal komputer ataupun makmal sains, pelajar mestilah keluar dalam keadaan teratur, iaitu beratur dan perlu bergerak seiring untuk ke makmal ataupun ke tempat yang ingin ditujui. Apabila sampai, pelajar tidak dibenarkan untuk masuk ke makmal ataupun bengkel secara terus. Untuk masuk ke dalam makmal atau bengkel,
pelajar perlu mendapatkan kebenaran daripada guru. Jika didapati pelajar masuk tanpa sebarang kebenaran, tindakan disiplin akan diambil. Seterusnya, keluar daripada kawasan sekolah. Jika didapati pelajar melompat pagar atau keluar daripada kawasan sekolah tanpa kebenaran guru, maka itu adalah menjadi tanggungjawab pelajar. Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kecelakaan yang berlaku tanpa pengetahuan guru tersebut. Diandaikan pelajar keluar dan berlaku sebarang masalah, pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kecelakaan yang berlaku. Seterusnya adalah keluar untuk kecemasan. Jika berlaku apa-apa kecemasan yang berkaitan dengan pelajar, ibu bapa perlu mengambil pelajar di kaunter guru bertugas, dan ibu bapa perlu merekod sebarang pergerakan keluar pelajar dengan pengetahuan guru bertugas. Seterusnya adalah waktu balik. Pelajar akan balik mengikut waktu yang telah ditetapkan. Bila dalam keadaan balik, pelajar perlu beratur dan perlu bergerak dalam keadaan teratur. Untuk keluar daripada sekolah, pelajar hanya dibenarkan keluar bila ibu bapa sudah sampai di pekarangan sekolah. Untuk kelas tambahan, pelajar diwajibkan menghadiri kelas tambahan yang telah dibuat oleh sekolah. Jika berlaku sebarang masalah ataupun pelajar mempunyai masalah, bolehlah merujuk kepada guru mata pelajaran tersebut, atau ibu bapa perlu memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan dengan kelas tambahan. Surat kenyataan dan surat pemberitahuan kepada ibu bapa akan dimaklumkan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa. Dan jika terdapat sebarang masalah, pihak ibu bapa perlu mengemukakan surat kenyataan berkenaan dengan ketidakhadiran. Seterusnya adalah aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum adalah diwajibkan oleh semua pelajar. Pelajar perlu mengikuti aktiviti co-curriculum mengikut masa yang telah diperuntukkan oleh sekolah. Pelajar tidak dibenarkan keluar daripada kawasan sekolah semasa aktiviti co-curriculum. Pelajar jika tidak dapat hadir aktiviti co-curriculum, ibu bapa perlu mengemukakan surat kenyataan. Seterusnya berkenaan dengan pakaian seragam sekolah, pelajar-pelajar perlu mengikuti peraturan pemakaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Secara umumnya, pakaian rasmi sekolah adalah baju putih berseluar hijau bertali leher, dan bagi pelajar perempuan berbaju kurung berkain biru. Bagi pelajar bukan Islam adalah pakaian pinafore. Untuk pakaian pelajar lelaki, tidak dibenarkan untuk memakai baju putih berlengan panjang kecuali pelajar tersebut merupakan ahli jawatan kuasa bagi Majlis dan juga pelajar kelas aliran KAA. Itu hanya dibenarkan untuk memakai baju putih
berlengan panjang. Selain daripada itu, pelajar lelaki tidak dibenarkan untuk memakai baju berlengan panjang. Hanya dibenarkan untuk memakai baju lengan pendek sahaja. Untuk baju pengawas, ini akan ditetapkan oleh lembaga pengawas. Untuk pengawas pusat sumber ditetapkan oleh lembaga pengawas pusat sumber, dan untuk DSLB ditetapkan oleh pihak kaunselor. Seterusnya adalah pakaian semasa PJK. Pakaian semasa PJK, pelajar diwajibkan memakai baju PJK berlogo sekolah dan juga seluar PJK sekolah. Sebarang baju dan seluar daripada yang telah dikemukakan ataupun telah ditetapkan dalam peraturan sekolah adalah tidak dibenarkan. Seterusnya adalah pakaian berkaitan dengan pakaian kokurikulum. Pakaian kokurikulum adalah bergantung kepada unit masing-masing yang telah didaftarkan oleh pelajar. Pelajar diwajibkan memakai uniform kokurikulum setiap hari Rabu. Pakaian t-shirt tidak dibenarkan sama sekali. Untuk pakaian sekolah, untuk pelajar perempuan berkenaan dengan tudung mestilah melebihi paras dada dan tidak boleh singkat. Seterusnya adalah rambut. Rambut pelajar lelaki adalah kemas dan pendek. Pelajar perempuan bukan Islam, jika rambut melebihi paras bahu, perlulah diikat dan diselitkan ribbon berwarna merah dan biru. Jika rambut di atas paras bahu, pelajar tidak diwajibkan untuk mengikat rambut, hanya sekadar lepas sahaja. Seterusnya, logo sekolah perlulah dijahit pada sebelah kiri. Untuk pelajar lelaki, boleh dijahit sama ada di atas poket ataupun di bahagian poket, dan perlu diselangkan untuk menjahit senarai nama pelajar. Seterusnya, tali pinggang pelajar adalah tali pinggang yang tidak besar dan tidak berhias. Kepala tali pinggang bagi pelajar lelaki adalah sangat ringkas dan tidak berkepala besar. Untuk stokin adalah dibenarkan sama ada warna hitam atau putih sahaja. Stokin adalah tidak berbelang dan tidak mempunyai corak. Stokin mestilah menutupi buku lali dan tidak melebihi setengah betis. Seterusnya adalah kasut. Kasut untuk pelajar sekolah adalah berwarna hitam dan tidak berkilat. Pastikan kasut yang dibeli adalah kasut yang berkain. Seterusnya adalah berkenaan dengan misai dan janggut. Pelajar lelaki tidak dibenarkan untuk menyimpan misai atau janggut. Kuku pelajar juga haruslah sentiasa pendek dan bersih. Kebersihan wajah bagi setiap pelajar mestilah kemas.
yang mana melambangkan imej seorang pelajar. Seterusnya adalah aktiviti luar bilik darjah. Bagi aktiviti luar bilik darjah, seperti contoh aktiviti pendidikan jasmani dan kesihatan, pelajar perlulah memakai pakaian seragam pendidikan jasmani dan kesihatan dengan lengkap. Pelajar tidak dibenarkan untuk memakai pakaian sekolah apabila melakukan aktiviti tersebut. Seterusnya adalah berkenaan dengan barang perhiasan. Jam tangan hanya dibenarkan jam tangan bersaiz sederhana, tidak berfashion. Tali jam tidak mempunyai corak, bukannya jam digital yang terkini. Seterusnya, cermin mata. Cermin mata mestilah berbingkai warna gelap, dan tidak dibenarkan berbingkai warna putih. Seterusnya adalah kantas sentuh, tidak dibenarkan sama sekali dipakai oleh pelajar. Barangan kemas seperti rantai leher, gelang tangan, cincin tidak dibenarkan sama sekali dipakai oleh pelajar perempuan. Subang tidak dibenarkan dipakai yang mempunyai pelbagai corak dan tergantung. Seterusnya, tangkal atau lambang agama. Pelajar tidak dibenarkan memakai tangkal atau mana-mana lambang yang berkaitan dengan agama. Jika pelajar perlu memakai lambang atau tangkal agama, pemakaiannya adalah tidak terdedah dan mestilah tersorot. Seterusnya, inai. Pelajar tidak dibenarkan untuk memakai inai pada mana-mana bahagian anggota badan. Seterusnya adalah berkenaan dengan pemadam cecair, tisu, pen marker dan whiteboard marker berserta dengan gunting. Pelajar tidak dibenarkan membawa sebarang barangan ini. Jika didapati pelajar membawa barangan tersebut, maka pihak sekolah boleh merampas. Makanan. Pelajar tidak dibenarkan membawa sebarang makanan daripada luar, seperti contoh makanan ringan dan juga makanan yang dijual di tepi-tepi jalan. Pelajar digalakkan membawa makanan yang dimasak sendiri oleh ibu bapa. Seterusnya adalah berkenaan dengan bahan bacaan. Pelajar tidak dibenarkan sama sekali untuk membawa bahan bacaan berbentuk hiburan atau komik. Jika didapati pelajar membawa bahan tersebut, maka bahan tersebut akan dirampas. Berkenaan dengan telefon bimbit, kamera, alat perakan atau alat hiburan, pelajar tidak dibenarkan sama sekali membawa barangan tersebut ke sekolah. Jika didapati pelajar tersebut membawa barangan tersebut, maka pihak sekolah
boleh merampas barangan tersebut. Barangan tersebut boleh dituntut oleh ibu bapa sebelum hari terakhir persekolahan. Sebarang kerosakan atau kehilangan yang berlaku, pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab terhadap kehilangan barangan yang dibawa. Jika didapati pelajar melakukan kesalahan tersebut pada kali pertama, amaran pertama akan diberi kepada ibu bapa beserta surat akuan janji. Jika berlaku kesalahan kali kedua, pihak sekolah akan mengeluarkan surat amaran kedua yang melibatkan penyalahgunaan bahan terlarang. Seterusnya adalah berkenaan dengan tingkah laku dan adab. Pelajar seharusnya menjaga adab apabila berada di sekolah. Jika didapati pelajar tidak beradab dan tidak menghormati guru-guru dan warga sekolah, pelajar akan dikenakan mana-mana tindakan yang munasabah. Seterusnya, berkenaan dengan waktu berada di kantin. Pelajar hanya dibenarkan berada di kantin apabila tiba waktu rehat. Jika didapati pelajar berada di kawasan kantin sebelum waktu rehat, pihak disiplin boleh mengenakan tindakan kepada pelajar, iaitu ponteng kelas. Jika didapati berlaku sebanyak 2 atau 3 kali berturut-turut, amaran keras akan diberikan. Seterusnya adalah berkenaan dengan kawasan larangan. Kawasan larangan yang mana pelajar tidak dibenarkan masuk atau tidak boleh ke tempat tersebut mestilah dipatuhi. Jika didapati pelajar masuk ke kawasan larangan tanpa kebenaran guru atau mana-mana pihak sekolah, pelajar akan dikenakan tindakan disiplin. Pelajar dilarang untuk berjalan di atas rumput atau merentas padang apabila bukan waktu pendidikan jasmani dan kesihatan. Pelajar juga tidak dibenarkan untuk melintasi dataran kejat atau di hadapan pejabat sekolah. Pelajar digalakkan untuk menggunakan laluan yang betul untuk ke mana-mana tempat bagi mengelakkan pelajar dikenakan tindakan disiplin. Seterusnya adalah berkenaan dengan bahan yang berbahaya atau yang tidak dibenarkan dibawa ke sekolah. Rokok elektronik atau rokok tidak dibenarkan dibawa ke sekolah. Jika didapati pelajar memiliki, membawa, menghisap rokok atau rokok elektronik, pelajar akan dikenakan tindakan disiplin, iaitu amaran pertama dan gantung persekolahan. Selain itu juga, pelajar diingatkan supaya menjaga harta benda sekolah. Jika didapati pelajar melakukan kerosakan pada harta benda sekolah, pihak sekolah boleh mengenakan tindakan atau mengenakan denda kepada pelajar mengikut
harga semasa peralatan yang dirosakkan. Perlu diingatkan oleh pelajar supaya sentiasa mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Dari pihak lembaga disiplin sekolah, kami mengharapkan agar semua pelajar untuk terus mematuhi peraturan sekolah sehingga akhir tahun. Oleh itu, sokongan dan tindakan daripada pelajar amatlah diperlukan. Itu saja pesanan daripada pihak lembaga disiplin sekolah, dan sekian, terima kasih. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Dihormati Cikgu Nik Mazli Hafizan bin Nik Hassan atas taklimat yang begitu jelas sebentar tadi. Jika pihak tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak datuk mempunyai sebarang masalah, boleh berhubung dengan beliau atau pihak sekolah. Hadirin sekalian, dengan itu maka berakhirlah sudah majlis taklimat pendaftaran murid pada hari ini. Selepas ini, semua murid perlu mendaftar di kelas masing-masing seperti mana yang telah dinyatakan dalam kumpulan telegram rasmi setiap tingkatan. Semua murid perlu memastikan tata cara pendaftaran diikuti. Selain itu, ibu bapa penjaga murid tingkatan 1 boleh berada di sekolah untuk membeli barangan koperasi dan mengambil buku teks. Suka diingatkan kepada ibu bapa yang akan ke sekolah supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan menyediakan wang secukupnya untuk pembelian barangan koperasi. Madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun mengusik jiwa. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Berjumpa lagi di lain hari, great in knowledge, greater in character, ilmu dikuasai, adab terpuji. Sekian, terima kasih.